بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة وأخوات rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita syukur pada Allah Azza wa Jalla, kita bertemu sekali lagi dalam siri bacaan kitab Umdatul Ahkam karangan Al-Allamah Hamdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Dan kita sekarang berada di hujung kitab Zakah, hadis terakhir daripada kitab Zakah, iaitu hadis yang ke-6 ini. Jadi barakallahu fikum tuan, kita mulakan. Berkata Al-Imam Al-Allamah Hamdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال رضي الله عنه قال: لما أفاء الله على رسوله يوم حنين، قسم في الناس وفي المعلفة قلوبهم، ولم يعط الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به. Betul kan? Fahadakum Allahu bi. Kan fahuda. Betul kan? Fahada. فهداكم الله بي فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله قالوا الله ورسوله أمن قال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها الأنصار شعار والناس دثار إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. Masya Allah, hadis azim jiddan. Hadis ni Masya Allah tuan-tuan. Tuan-tuan kena baca hadis ni dalam keadaan betul-betul menginsafi maksud dia. Banyak pengajaran daripada hadis ni. Okay, mari kita tengok. Dari Abdullah bin Zaid bin Asim. Dari Abdullah bin Zaid bin Asim. Abdullah bin Zaid, seperti yang kita sebut, ada dua Abdullah bin Zaid. Satu Abdullah bin Zaid yang ceritakan bab taharah Nabi SAW, bab wuduk Nabi SAW. Satu lagi Abdullah bin Zaid, iaitu yang ceritakan berkenaan dengan azan Nabi SAW. Jadi dua Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid bin Asim, ini cerita pasal taharah, cara Nabi berwuduk. Ingat lagi tak cara Nabi ambil wuduk, dan seumpama dengannya. Ada dua hadis dia, hadis beliau dengan hadis Uthman bin Affan. Satu lagi hadis Abdullah bin Zaid, iaitu masalah azan. Hadis ni kita maksud dia, ketika kita baca dulu sekali lalu, maksud dia ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam al-fai.
Al-Fai ni harta rampasan dalam peperangan tanpa menumpahkan darah. Al-Fai ialah harta rampasan yang dirampas dalam peperangan tapi kerana musuh tu dah lari, tidak berlaku pertembungan. Okey, Al-Fai. Okey. Nah, beliau memberi rampasan itu untuk orang yang hatinya masih perlu ditarbiyah, masih perlu dididik, dilembutkan. Muallaf. Jadi maksud muallaf ni ialah orang yang nak dilembutkan hatinya, muallaf. Muallaf ni bagi orang kita, dia faham, orang Melayu kita, dia kebiasaan dia faham muallaf ni yang saudara baru lah. Okey, betul, itu tak salah. Cuma maksud dia asal adalah orang yang ingin dilembutkan hatinya. Lepas tu dia kata hatinya masih perlu ditarbiyah. Maksudnya orang yang ingin dilembutkan hatinya. Maksudnya dia baru masuk Islam, dia belum lagi kuat Islam dia, jadi mereka ni dipanggil muallaf. Mereka ni dipanggil muallaf. Tapi masalahnya masyarakat kita sekarang ni, yang dalam Islam pun macam orang muallaf. Tak maaf saya sebut lah. Yang dalam Islam pun macam orang muallaf. Iman dia tak kuat, ragu-ragu lagi masih pada Islam, tak tahu hukum hakam salat, jahil terhadap agama, macam muallaf. Allahul musta'an. Okey, jadi Nabi masa perang Hunain ni, Nabi dekat Masjid Aisyah tu, Nabi bagi-bagilah pada orang yang dilembutkan hatinya. Nabi bagi lebih. Nabi bagi lebih pada orang yang baru masuk Islam. Kalau kita baca kitab sirah, sehingga Nabi bagi dekat Abu Sufyan. Perang Hunain ni berlaku lepas pembukaan kota Mekah. Perang Hunain ni berlaku lepas pembukaan kota Mekah. Jadi masa tu banyak orang baru masuk Islam kan. Bukan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tu apa dia? Idza jaa nasrullahi wal fath, dan ketika datangnya bantuan kemenangan daripada Allah, wal fath, dan kemenangan, wa ra'aitan nas, dan kamu melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk Islam beramai-ramai kan. Jadi mereka masuk Islam masa tu. Jadi masa tu ramailah orang yang perlu dilembutkan hatinya, terutama sekali pimpinan kaum musyrikin. Abu Sufyannya, Muawiyahnya, Uyainah bin Hasin, Suhail bin Amr. Jadi ramai yang Hisham bin Muawiyah. Jadi banyak lagi yang orang yang masih begini yang masih lagi baru masuk Islam. Jadi Nabi bagi orang ni lebih lah. Dan Nabi tak bagi kepada orang Ansar. Nabi tak bagi orang Ansar. Jadi rupanya sahabat Ansar ni tersinggung kerana tidak memperoleh bahagian dari sebagaimana yang lain memperolehnya. Jadi sahabat pun tersinggung lah. Okey. Rupanya maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan khutbah. Dia kata pasal sebut pidato khutbah. Hadirin kaum Ansar. Sehingga kan kalau kita tengok nanti dia tersinggung tu, nanti kita akan huraikanlah macam mana bentuk tersinggung dia. Hadirin kaum Ansar, bukankah aku dahulu menjumpai kalian dalam keadaan sesat, lantas Allah memberikan kalian petunjuk dengan perantaraanku? Dahulu kalian dalam keadaan berpecah belah, lantas Allah membandamaikan kalian dengan perantaraanku. Dan kalian dalam keadaan miskin, lantas Allah mengayakan kalian dengan perantaraanku. Setelah setiap kali kalian menyampaikan sesuatu, mereka jawab Allah dan Rasulnya lebih berjasa. Allah Rasulnya lebih berjasa. Beliau meneruskan, apa yang menghalangi kalian menjawab pertanyaan Rasulullah SAW? Mereka menjawab Allah dan Rasulnya lebih berjasa. Nah, kata Nabi, seandainya kalian mahu, bisa saja kalian mengatakan, Anda datang kepada kami dalam kondisi demikian dan demikian. Dia akan kalian puas manusia membawa kambing dan unta. Maksudnya orang musyrikin bawa kambing dengan unta. Sedangkan kalian membawa Nabi Muhammad SAW ke persinggahan kalian, ke rumah kalian, ke kampung kalian. Kalaulah bukan kerana hijrah,
Sungguh aku adalah salah seorang daripada kaum Ansar. Kalaulah manusia mengharungi sebuah lembah dan lereng, nescaya aku akan mengharungi lembah dan lereng Ansar. Ansar bagaikan pakaian dalam, sedangkan manusia lain bagaikan pakaian luar. Sungguh sepeninggalanku nanti, kalian akan temui sikap-sikap menganaktirikan. Maksudnya kalian akan diabaikan. Maka bersabarlah kalian hingga kalian menemuiku di telaga itu. Masya Allah, hadis ini azim jiddan. Hadis ini azim jiddan. Pertama sekali, kata Imam Ibn Mulaqin rahimahullah ta'ala, hadis ni tak ada sebut pasal zakat. Kalau kita baca pada awal sampai habis tak ada zakat pun. Tetapi hadis ni ada isyarat lah. Apa dia? Ada qiyas terhadap memberikan harta zakat kepada orang mu'allaf. Sedangkan ada tak ayat Quran? Ada wal mu'allafati qulubuhum, ada dalam Quran diberikan zakat tu kepada orang yang mu'allaf. Tapi mungkin hadis ni dia menguraikan lagi apa yang dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah tu, bahawa zakat itu yang diberikan kepada mu'allaf untuk apa? Untuk melembutkan hati. Walaupun tajuk ini ialah tajuk peperangan. Okey. Jadi apa kaitannya dengan zakat? Kalau orang tanya, apakah kaitan hadis ini? Yang baca kitab Umdatul Ahkam ni, apakah kaitan hadis ini dengan zakat? Iaitu pemberian kias terhadap kias macam siapa? Kias iaitu kita samakan dia punya hukum dia terhadap apa perbuatan memberikan harta zakat kepada orang mu'alaf sebagaimana Nabi SAW memberikan harta rampasan perang kepada mu'alaf. Tujuan dia supaya mereka lebih dekat dengan Islam, lebih suka Islam, lebih mesra dengan Islam. Adalah dia nak menanggung hidup dia, sebab biasanya orang masuk Islam ni akan dihalau daripada kampungnya, akan diabaikan oleh keluarganya. Kalau dia seorang isteri dia masuk Islam, maka mungkin dia akan diceraikan dan dihalang pada nafkah. Kalau mungkin dia itu daripada agama tertentu yang orang melakukan kezaliman, lalu dia lari daripada agama tersebut bersebatang kara, lalu itulah tujuannya diberikan kepada mereka ini, mu'alaf ini. Dan termasuk juga tujuan dia supaya apa? Supaya supaya kalau mereka itu pimpinan pula, supaya nanti lebih ramai pengikut-pengikut dia yang akan ikut dia masuk Islam, seperti mana yang berlaku dalam perang Hunain ini. Naam. Okey, kemudian harta rampasan fai. Jadi al-fai ini maksudnya ialah, asalnya ialah radda wa raja'a, kembali. Wa huwa af'ala min al-fai yata'adda ila maf'ul ahlu bi nafsi wal akhar bi harf al-jar yaqulu afa Allahu 'ala al-muslimina ma lil kuffar, iaitu Allah Taala mengembalikan harta orang kafir kepada orang Islam. Jadi ambil secara fai'an. Ambil secara fai'an. Al-fai'. Jadi macam mana pula al-fai' ni maksudnya kembali? Macam pula al-fai' ni maksudnya kembali? Jadi para ulama kata, kat sini bahasa Arab kata, seolah-olah harta yang ada pada orang kafir itu asalnya ialah untuk orang mukmin. Okey. Sebab apa? Okey. Sebab harta itu dikembalikan kepada orang mukmin, contohnya. Sebagaimana iman itu macam orang kafir, bila dia masuk Islam dia kembali kepada apa? Kembali kepada apa? Kembali kepada fitrah. Kan? Kalau orang kafir dia masuk Islam, dia kembali kepada fitrah, kembali pada asal. Itu juga harta. Harta ni asalnya patutnya berada di tangan siapa? Harta ni patutnya asalnya, jadi hukum asalah lah asalnya. Bukan kita kata sah tak sah pemilikan tu. Sahnya pemilikan orang kafir tu sah. Cuma ingat kata sepatutnya harta dunia ni siapa punya? Harta dunia ni patutnya untuk orang Islam, untuk orang yang beriman. Apa dalil ni Ustaz? Kata Allah dalam Quran. Mari kita buka Al-Quran. Allah Ta'ala sebut. Saya tunjuk kat skrin ni. Kita nampak tak skrin? Nampak. Kan? Allah Ta'ala kata dalam Quran, nak menunjukkan apa dia? Menunjukkan bahawa harta tu sepatutnya berada di tangan orang beriman.
Kita buka surah Al-A'raf. Kita buka. Ayat ni saya dapat ni daripada Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Syekh Ibn Uthaymin sebut perkara ni, dia kata Allah Ta'ala sebut dalam Quran. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah berani mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya. Dan demikian juga benda-benda yang baik lagi halal dari rezeki yang dikurniakannya. Maksudnya, siapakah yang berani mengharamkan? Maksudnya, kalau benda itu tak haram, kita haramkan, tuan-tuan. Benda-benda dunia ni, kereta yang baik, pakaian yang cantik, jangan haramkan. Benda itu halal. Katakanlah, dengar, okey, dengar ni. Itu ialah nikmat-nikmat untuk orang yang beriman. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya. Kat dalam ni dan juga yang tidak beriman. Yang ni adalah daripada penterjemah. Dalam kehidupan dunia. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya. Sebenarnya harta itu untuk orang beriman sebenarnya. Fil hayatid dunya. Tapi Allah Ta'ala bagi juga kepada orang kafir. Tapi asalnya apa? Untuk orang beriman. Okey? Khalisatan yaumal qiyamah. Dan hari akhirat hanya untuk orang yang beriman saja nikmat-nikmat tersebut. Nikmat-nikmat akhirat hanya untuk orang yang beriman sahaja. Begitulah kami menguraikan ayat bagi orang beriman. Kalau Ustaz, dalam ayat terjemahan ni kata itu juga untuk orang bukan Islam. Mari kita tengok ayat tafsir. Mari kita tengok tafsir kata apa. Mari kita tengok tafsir, As-Sa'di lah. Apa ni? Akhraja li'ibadihi. Dia kata min anwa'il libas ala ikhtilafi asnami wa tayyibat min ma'kal. Daripada pakaian-pakaian, daripada makanan, minuman, pakaian, iaitu man هذا الذي يقدم على التحريم أن أنعم الله على العباد ومن ذا الذي يضيق عليهم ما وسعه الله. Siapa yang mengharamkan apa, siapa yang nak sempitkan apa yang tak dihalalkan. وهذا التوسيع من الله لعباده بالطيبات. Allah Ta'ala bagi peluasan harta ini daripada Allah untuk hambanya dengan benda-benda yang baik. Ja'alahu lahum liyasta'inu bihi ala ibadatihi. Nampak? Allah Ta'ala jadikannya supaya mereka beribadah. Menggunakan harta-harta tersebut untuk beribadah. Falam yubihhu. Allah Ta'ala tidak menghalalkannya. Illa li'ibadihil mu'minin. Melainkan untuk hamba-hambanya yang beriman. Maksudnya pada dunia ni pun sebenarnya untuk orang beriman. Tapi Allah Ta'ala bagi je lah orang kafir, kesian. Tapi asalnya untuk siapa? Untuk orang yang beriman. Asalnya untuk orang beriman. Kata siapa ni? Kata tafsir As-Sa'di. Mari kita tengok tafsir lain pula. Okay. Mari kita tengok tafsir yang lama. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala. Lama Imam Baghawi. Okey. Nampak ni? Ini tafsir tafsir Al-Baghawi. Al-Baghawi ni Imam Al-Baghawi lama, tahun 300 Hijrah, tuan-tuan. Okey, dia kata dan katakanlah dia adalah untuk orang yang beriman di dunia dan juga dan dia hanya khusus bagi mereka pada hari akhirat, iaitu dia adalah untuk orang beriman dan orang musyrikin. Okey, tak apa. Allah Ta'ala bagi harta tu pada orang beriman dan orang musyrikin. Dunia Allah Ta'ala bagi dua-dua sekali. Fil hayatid dunya. Fa inna ahla syirki, sesungguhnya orang syirik. Kat sini ya. Fa inna ahla syirki yusyarikuna. Saya takut tuan-tuan tak nampak apa yang saya baca.
Sini. Fa inna ahla syirki kat sini saya baca tuan-tuan. Fa inna ahla syirki yusharikuna al-mu'minina fi tayyibati dunia. Orang musyrikin dia share dengan orang beriman kebaikan dunia. Nampak ni? Orang musyrikin share dengan orang beriman. Dia join. Wahia fil akhirah, dan dia di akhirat kelak khalisatan lil mu'minin. Maksudnya nikmat-nikmat akhirat hanya untuk orang yang beriman. La hadza lil musyrikin fiha. Tidak ada bahagian untuk orang musyrikin padanya. Waqila, dikatakan ni ulama tafsir kata, hiya khalisatun yaumal qiyamah min at-tanghis wal gham lil mu'minin. Maksudnya hari kiamat padanya ada nikmat tapi yang tak ada apa-apa kesedihan dalamnya. Tapi orang mukmin mungkin pada nikmat dunia ni ada kesusahan dan juga ada susah hati. Maksudnya orang beriman dapat harta bila kadang ada susah, atau tak? Ada susah hati. Tapi akhirat tak. Hmm. Ini sebagian ulama tafsir sebut macam sebegitu. Nah, okey, apa saya nak bawa ni? Patah baliklah pada isu kita yang asal. Iaitu kesimpulan dia apa dia? Perkataan al-fai' ini, harta rampasan ni ialah sebenarnya maksudnya ialah mengembalikan harta yang sepatutnya digunakan oleh orang yang beriman untuk beribadah daripada tangan orang kafir yang melakukan maksiat. Hmm. Nah, faham ya? Tapi dari segi syarak pula. Tapi dari segi syarak, fai' ini ialah harta yang dapat kerana orang musyrikin lari. Di dalam peperangan Hunain memang berlaku peperangan, tapi bila umat Islam kali kedua mula kalah pada peringkat pertama perang Hunain ni, orang Islam macam berundur sekejap. Ha? Teguran Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang mukmin masa tu, yang dia rasa diri dia, orang Islam rasa diri dia ramai, tentera mereka ramai, lalu mereka takkan boleh dikalahkan. Lalu Allah Taala tegur mereka dengan Allah Taala memberi kekalahan pada pusingan yang pertama. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Dan ingatlah ketika Allah Taala telah tolong kamu pada peperangan yang banyak, dan terutama sekali pada perang Hunain, ketika pada mulanya kamu ni bilangan kamu ramai, lalu kamu rasa takjub dengan diri kamu sendiri, kamu rasa hebat diri kamu sendiri dengan bilangan yang ramai, lalu falam tughni ankum syai'a, lalu kamu tak beri faedah, malah kamu kalah round yang pertama tu. Baru lepas tu Allah Taala bagi kemenangan sekali lagi. Okey. Jadi masa perang Hunain ni, kalau siapa yang dan Hunain ni pula kat mana tuan-tuan? Hunain ni pula, isu yang kedua pula, Hunain ni kat mana? Hunain ni adalah nama satu lembah yang dekat dengan Taif, di antara Mekah dengan Taif. Lebih kurang 20 batu lah, 20 batu, 20 mil. 20 mil kalau kita kata lebih kurang 1.6 kilometer sama dengan satu batu kan. Kalau kiraan moden lah, kalau kiraan lama hampir 2 kilometer. Okey. Jadi kalau kita tahu 40 kilometer lah. Kan kalau kita pergi Taif kan dekat dekat 3-4 jam juga kan. Kalau siapa-siapa yang pergi umrah pergi Taif. Jadi dekat lembah. Kalau kita tengok nak pergi Taif memang bukit. Dan masa perang Hunain tu memang mereka telah diserang daripada lembah. Anak panah yang banyak. Kiri kanan. Masa itulah kata Abbas, dan ketika itu kami melihat orang yang paling berani sekali ialah Rasulullah SAW, yang paling ke depan sekali, sampai Abbas kata kami berlindung di belakang Rasulullah. Allahu Akbar. Tuan Nabi SAW, dia ialah orang paling berani. Sebab itu kata Abbas, tak pernah aku tengok manusia yang paling berani. Ketika dalam peperangan mereka Rasulullah SAW, ketika perang Hunain, semua sahabat-sahabat semua berlindung di belakang Nabi SAW. Nabi lah yang ke depan sekali. Allahu Akbar. Okey, masa perang Hunain ni dapat harta rampasan sangat banyak. Sebab orang orang Hunain ni orang kaya-kaya, ada kambing puluh-puluh ribu kambing. Ada puluh-puluh ribu kambing. Ha.
Jadi kalau saya baca kitab Sirah bin Zadul Ma'ad, dia sebut ada 30,000 kambing, 10,000, 5,000 unta, banyak betul harta rampasan perang. Jadi kalau harta rampasan perang yang banyak tu, Nabi SAW tak bagi satu pun pada orang Ansar. Ha. Tapi Nabi bagi kepada orang yang al-mu'allafah. Ha. Al-mu'allafah qulubuhum. Hmm. Maka siapakah mu'allaf ini? Kata Al-Imam Ibn Mulaqin, orang kufar, orang kafir. Dia kata mu'allaf ini ialah orang kafir yang kita nak galakkan dia masuk Islam. Nampak? Jadi dengar ni petak mu'allaf. Satu mu'allaf ialah orang kafir, belum masuk Islam lagi. Orang kafir yang kita nak lembutkan dia masuk Islam. Yang kedua kata, orang Islam yang baru masuk Islam untuk menguatkan keislamannya. Yang ketiga, orang Islam tapi dia ada pengikut dia yang bukan Islam, yang kita nak supaya dia ikut Islam. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, dimasukkan dengan mu'allaf. فهذا الأخير أيما ذكر وهم مسلمون أول ما دخلوا في الإسلام. Jadi Imam Ibn Hajar dia kata pendapat dalam ayat dan surah At-Taubah tu, dalam berkenaan dengan asnaf zakat tu, kata Imam Ibn Hajar, maksud ni ialah orang yang masuk Islam untuk menguatkan hati-hati mereka. Sebenarnya seperti mana riwayat daripada Zuhri, dia kata fa inni u'ti rijalan hadithi ahdi bi kufrin ata'allafuhum. Dia kata aku selalu bagi duit, aku bagi harta zakat ini kepada orang-orang yang baru saja meninggalkan kekafirannya. Hadithi ahdi bi kufrin. Dia kata ata'allafuhum, untuk aku nak lembutkan hati mereka. Kata Imam Tabari rahimahullahu ta'ala, kemudian ulama berbeza pendapat apakah wujudnya mu'allaf ini. Al-yawm wa adamiha, zaman sekarang ni ada ke mu'allaf? Wa hal yu'ta al-yawm ahadun min al-ta'alif ala al-islam min as-sadaqah, boleh ke bagi? Qala ba'du qad batala sebagian ulama kata qad batala al-mu'allaf qulubuhum al-yawm. Sebagian ulama kata tak, zaman sekarang tak ada mu'allaf lagi dah. Tak ada bahagian lagi lah dalam harta zakat. Ini diriwayatkan daripada Hasan. Dikata ada pun Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri berpendapat bahawa tidak ada mu'allaf. Dia kata apa? Ammal mu'allafatu qulubuhum falaysa al-yawm wa aydan. Pada hari ini tak ada lagi dah. Kata Al-Hasan. Begitu juga daripada hadis Umar, qala Al-Khattab radhiyallahu anhu wa atahu Uyainah bin Hisin. Berkata Uyainah bin Hisin, al-haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur laysa al-yawm mu'allafa ila ahadin. Kata Umar Al-Khattab, satu riwayat daripadanya mengatakan tidak ada. Pada zaman sekarang tak ada dah. Okey. Pendapat yang kedua, dia kata zaman sekarang ada mu'allaf. Fi kulli zaman, pada setiap zaman. Wa haqqum fi sadaqat, dan mereka itu ada hak mereka dalam harta zakat. Okey. Ini daripada Abi Ja'far, qala fil nas al-yawm al-mu'allafatu qulubuhum, qala Abu Ja'far was-shawab min al-qawli fi dhalika 'indi anna Allah ja'ala sadaqata fi معنيين أحدهما سد خلة المسلمين والآخر معونة الإسلام وتقويته. Jadi kata Abu Ja'far At-Tabari, dia kata ada dua-dua. Satu untuk menguatkan orang Islam yang baru masuk Islam. Yang kedua ialah menolong orang Islam, saddu khullah. Pertama, menguatkan perhubungan antara orang Islam. Maksudnya dah Islam dah, cuma kita kuatkan hubungan dia. Yang kedua untuk kuatkan keislaman dia. فما كان في معونة الإسلام وتقوية أسبابه فإنه يعطاه الغني والفقير. Sebab itulah bila orang masuk Islam ni, yang mu'allaf ini, untuk menguatkan keislaman dia, maka dibagi walaupun dia orang kaya. Jadi masalah mu'allaf ni tak semestinya kena bagi orang miskin. Jangan ingat mu'allaf yang susah saja. Mu'allaf yang kaya tapi kita nak tarik hati dia pun boleh kita bagi harta zakat. Saya ulang sekali. Mu'allaf yang kaya, yang kita tarik hati dia pun boleh kita bagi zakat. Li'annahu la yu'tahu min man yu'tahu bil hajah minhu ilaih. Kalau kita tak bagi kepada mereka ni sebab mereka ni berhajat pada yang tidak. Wa innama yu'tahu ma'unatan lid-din
kita bagi dia harta zakat tadi supaya dia menolong agama ni, menguatkan agama ni. Wa dzalika kama yu'ta alladhi yu'tahu bil jihad. Sebagaimana kita bagi orang harta zakat, bahagian zakat untuk orang pergi berjihad. Walaupun dia kaya, dia layak dapat. Jangan ingat orang berjihad yang miskin dia dapat. Kita bagi juga supaya menolong dia lagi untuk berjihad fi sabilillah. Sebagai contoh lah, katakanlah, okey, saya ada duit dah tentang Allah. Tapi kemudian ada orang kata, Ustaz, zakat ni untuk membeli senjata. Maka kita boleh pakai. Walaupun saya kaya, tapi saya nak beli senjata untuk berjihad. Ini yang kita bincang pada kuliah yang lepas berkenaan dengan Khalid Al-Walid. Kan? Jadi boleh. Jadi saya boleh terima zakat. Terima zakat dalam bab jihad fisabilillah. Okey, ada pun sekarang, kata zaman sekarang, saya asisan ta'lim ke madrasah Baitur Rahmah ke apa ke, kita perlukan peralatan untuk membuka nak menyebarkan dakwah. Dan sekarang ni peperangan ni ialah peperangan ilmu, peperangan psychological war, peperangan cyber war, peperangan maklumat. Jadi kita perlukan alat-alat yang canggih untuk sebarkan maklumat yang benar tentang Islam. Macam sekarang ni, kes Palestin, kita nak sebarkan maklumat yang sahih tentang Palestin, nak sebarkan benda-benda. Juga dengan banyaknya ahli bid'ah, mereka menyebarkan kesesatan, kita perlukan wang. Jadi mungkin terima tu orang kaya, orang ada duit. Tapi kita nak gunakan benda tu untuk dakwah. Sebagai contoh lain, katakan kita nak buat daurah. Nak buat daurah. Okey, yang hadir tu semua orang kaya-kaya, tapi kita buat lid dakwah, untuk dakwah. Boleh tak? Boleh. Ada masalah ni. Jadi kat sini, fama kana fi ma'unatil Islam wa taqwiyatil asbabi fa innahu yu'tahu al-ghani wal faqir la'annahu la yu'tahu bil hajah. Kan tak bagi dia kerana dia hajat. Fa innahu yu'ta dhalika ghaniyan kana aw faqiran lil ghazwi la li saddi khullatihi. Kita bagi dia harta tersebut bukan nak menutup kemiskinannya. Wa kadzalika al-mu'allaf fi qulubihim. Kita juga orang yang nak dilembutkan hati mu'allaf ini. Yu'tuna dzalika wa in kanu aghniya. Dia bagi walaupun dia kaya. Waktu itu Abu Sufyan kaya, tapi Nabi bagi dia banyak masa harta masa. Uyainah bin Husain kaya, ketua kabilah, Nabi bagi dia banyak harta rampasan perang. Istislahan bi'a'ta'ihim, dengan mengharap dapat benda yang baik dengan pemberian kepada mereka. Jadi amarat Islam wa talaba taqwiyatihi wa ta'ilihi. Jadi benda ini Islam perintahkan supaya nak kuatkan agama. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى من المؤلفة قلوبهم بعد أن فتح الله عليه الفتوح. Nabi SAW bagi pada banyak orang lepas Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada Nabi dalam banyak peperangan. وفشل Islam وعز أهله. Dan Islam telah tersebar dan telah mulialah, kuatlah ahli Islam. limtina'i ahlihi bikathratil adadi mimman aradahum. وقد أعطى النبي من أعطى في الحال التي وصفت. Jadi kat sini untuk apa bincangan ni? Untuk menguatkan Islamnya, kan? Untuk menguatkan Islamnya. Lepas tu kat sini Al-Imam Ibn Mulaqin, cantik dia sebut, dia kata orang musyrikun ni ada beberapa jenis yang kita nak dakwahkan dia. Dia kata antaranya ialah yang kembali kepada Islam kerana melihat bukti-bukti kebenaran dan mukjizat Islam. Macam Cat Steven dan sebagainya. Bahkan yang besar dikaji-kaji Islam, nampak kecantikan Islam, dia kembali. Ada yang masuk Islam bil qahari wasinan, dengan kekerasan, macam peperangan. Yang peperangan tu bukan maksudnya kita paksa dia mengucap bahawa kita bunuh, tak. Kita berperang dengan dia, lalu dia tunduk bawah Islam, lalu lama-lama dia nampak kebaikan Islam, dia masuk Islam. Ada yang masuk Islam bil ata wal ihsan, dengan kita bagi something kat dia, bagi hadiah, kita buat baik kat dia, dan seumpama dengannya, lalu dia pun masuk Islam. Inilah al-mu'allafati qulubuhum. Ini mu'allafati qulubuhum. Dalam setengah kitab disebutkan seorang-seorang nama. Antaranya ialah yang kita dengar, siapakah orang ni? Iaitu Abu Sufyan bin Harb, Al-Aqra' bin Habis,
Uyainah bin Husain, Suhail bin Amr, Al-Harith bin Hisham. Macam tuan-tuan, Suhail bin Amr ni dengan Al-Harith bin Hisham ni, Nabi pernah doakan kehancuran mereka ketika perang Uhud. Kalau tuan-tuan masih lagi ingat perang Uhud. Masa perang Uhud kan Nabi kena teruk, Nabi kena bantai teruk dengan orang musyrikin. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi angkat tangan lah nak apa? Doa laknat bagi mereka. Allahumma al'inhum, ya Allah, laknat mereka. Allahumma, ya Allah, laknatlah Suhail bin Amr. Ya Allah, laknatlah Al-Harith bin Hisham. Tapi nak jadi cerita tentang Allah, dua-dua orang yang Nabi doa laknat ni masuk Islam. Dan bagus keislamannya. Dan Nabi beri hadiah dekat orang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sedangkan orang ni ketua-ketua kepala-kepala kaum. Bukan miskin pun. Nampak tak? Jadi untuk menguatkan Islam, untuk tujuannya diberi kepada mu'allaf ni. Kan orang kata, kenapa nak bagi mu'allaf? Kenapa nak bagi mu'allaf? Ini tujuannya. Dan kemungkinan inilah tujuannya Al-Imam Al-Allamah Abdul Ghani Al-Maqdisi, Al-Imam Al-Ghani Maqdisi masukkan hadis dalam bab ni supaya kita mengkaji kisah perang Hunain ni dan kita ambil dia punya intipati dia, the spirit of the surah peperangan Hunain ni, dan kita ambil dia punya pengajaran bahawa Nabi bagi kepada dia, akhirnya Islam jadi kuat lepas tu. Siapa lagi disebut sini? Huwaitib bin Abdul Uzza, Abu Sanabil, Hakim bin Hizam. Masya Allah, Hakim bin Hizam sahabat Nabi yang hebat, yang ada juga riwayatkan hadis. Malik bin Auf ada dalam riwayat dan Safwan bin Umayyah, Masya Allah, ada dalam hadis Nabi SAW. Wa Abdurrahman bin Yarbu, wa Jaddu bin Qais, wa Amru bin Jadmar bin Marwan, wa Amru bin Mirdas, wa Amru bin Al-Ahtham, wa Abbas bin Mirdas, wa Ala bin Harithah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nampak ramai tak? Ramai nak bagi. Dan bagi puluh-puluh ribu kambing nak bagi kat orang. Kemudian ulama bincanglah, apakah harta Al-Fai ini, yang harta ini dibagi daripada 1/5 yang kerajaan yang Baitul Mal dapat, kan dia harta rampasan perang dapat je 1/5 lillahi walil rasul, untuk Allah dan Rasulnya, untuk Baitul Mal lah. Okey. Jadi nampak kali ni dia dia ambil daripada 1/5 daripada harta rampasan perang tersebut. Dan dia dikuatkan lagi dengan hadis Nabi kata, mali mimma afa'allahu alaikum illa al-khums. Harta aku ialah daripada apa yang Allah telah kurniakan dalam harta rampasan perang, melainkan 1/5, dan 1/5 itu dikembalikan mardudun fikum. Okey. Kemudian disebut pula sahabat-sahabat tersinggung kan tidak memperoleh bahagian. Dikata kat sini zahirnya tersinggungnya para sahabat ini adalah kerana mereka tak dapatlah. Satu. Yang kedua, kalau kita baca kitab Zadul Ma'ad, para sahabat ni dia tersinggung sebab seolah-olah macam Nabi ni macam utamakan orang Mekah pula daripada mereka. Bukan isu harta tu saja. Isu dia macam Nabi ni macam dah tak sayang dekat orang Ansar lah, macam tu lah. Kan kadang-kadang anak kita bagi, kadang-kadang lebih ke adik. Anak kita yang satu lagi tu sangka kita sayang lebih ke adik pada dia, sedangkan tidak. Kita bagi lebih tu mungkin sebab kita takut nanti dia jadi tak betul. Tapi kita sayang dekat satu lagi tu, kan? Lepas tu Nabi SAW, dalam hadis Sahih Bukhari dan Kitabul Iman, dan juga kita hadis Sahih Muslim, Nabi pernah bagi pada seseorang yang imannya lemah. Sampai sahabat lain kata, ya Rasulullah, kenapa tak bagi si fulan? Si fulan tu orang yang beriman. Nabi kata, bahkan dia Muslim. Diulang sekali lagi, ya Rasulullah, tak bagi si fulan, bahkan dia orang lain, bahkan dia Muslim.
Sampai kali ke sampai kali ke tiga. Nabi kata, wahai sahabat, Nabi kata, sesungguhnya hati aku ni, aku nak bagi lebih pada orang beriman tadi. Kalau ikut hati aku nak bagi lebih. Tapi aku takut dia ni, yang aku bagi ni sekarang ni, akan terperosok wajahnya ke dalam lembah neraka. Sebab tu aku bagi ni, sebab aku nak selamatkan wajah dia terperosok dalam lembah neraka. Ah, maksudnya apa? Maksudnya bukan maksudnya Nabi sayang lebih pada orang tu. Jadi orang Ansar macam tu ada perasaan, dia kata, "Oh, Rasulullah jumpa Mekah dah tak sayang dah." Ah, jadi ketika itulah Nabi SAW memanggil lah mereka. Nabi terus khutbah. Nampak tak tindakan Nabi SAW, apa dia? Bila timbul sesuatu benda tak puas hati, Nabi menyelesaikannya dengan pantas sebelum jadi fitnah. Itu memang kaedah Nabi SAW. Berarti ini cara, tuan-tuan, kita boleh pakai cara ni. Jadi bila timbul masalah, terus tutup. Nah, kadang-kadang bila disimpan dan dibiarkan lama-lama, nanti akan menimbulkan masalah. Akan menimbulkan masalah. Apatah lagi diselesaikan oleh orang yang tak sepatutnya selesaikan. Allah musta'an. Yang kita telah saksikan, bagaimana depan kita ada masalah timbul. Apabila tidak diselesaikan dengan cara yang betul, akhirnya dia menyebabkan berlakunya fitnah, tersebarnya keburukan dan pelbagai masalah lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan Nabi pun panggil lah, wahai Ansar, dia kata, bukankah kamu dahulu sesat? Yalah, kamu dulu sesat, tak Islam. Lalu Allah Ta'ala bagi petunjuk dengan perantaraanku, menunjukkan bahawa ada tak perantaraan kita dengan Allah Ta'ala? Ya, Nabi itu perantaraan, tapi Nabi perantaraan dari segi menyampaikan risalah, bukan dari segi apa dia, ibadah dan hidayah. Dengar ni, Allah Ta'ala bagi hidayah pada siapa yang dia nak, ke dalam hati siapa yang dia nak. Yang kedua, tetapi kita kata barakallahu fiik, dari segi ibadah tak mungkin Nabi SAW ialah orang tengah. Jadi kalau orang tanya, ada kita dengan Allah ada perantara tak? Ya, ada perantara. Apakah perantara dia? Perantaranya adalah Rasulullah SAW dalam menyampaikan risalah, tetapi bukan dalam masalah ibadah. Wallahu alam. Sampai sini dulu saja dulu, tuan-tuan, kita simpan lagi hadis ni untuk sesi akan datang. Kita akan sambung kali, kita akan detailkan lagi hadis ni insya-Allah sehingga ke akhirnya masa mencemburui kita istilahnya. InsyaAllah kita akan sambung lagi bi'idznillah ta'ala dalam halaqah yang seterusnya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.